Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afika binti Abdul Ghaffar. Nombor matrik C20A1583 akan membentangkan mengenai laporan pemetaan kerosakan kajian dilapidasi di wakaf bersebelahan dengan bangunan Chancellery. Terdapat 4 pelan yang akan difokuskan, iaitu pelan lantai yang turut disertakan dengan pelan versi AutoCAD. Kedua, gambar dan pelan bumbung. Seterusnya, gambar dan pelan AutoCAD bagi pandangan hadapan. Dan akhir sekali ialah gambar pandangan sisi kanan dan pelan AutoCAD. Pelan lantai mempunyai 7 kerosakan yang dapat dikenal pasti. Pertama ialah kod 03, iaitu kayu retak. Faktor kerosakan adalah disebabkan oleh faktor semula jadi yang berpunca daripada pengeringan kayu yang tidak betul. Ini menyebabkan kayu menjadi lemah dan menyebabkannya pecah. Kod 04, iaitu kayu patah juga, adalah disebabkan faktor semula jadi seperti faktor cuaca. Hal ini dikatakan demikian kerana perubahan cuaca yang sejuk dan panas menyebabkan kayu mengecut dan mengembang. Disebabkan itulah kayu boleh cepat reput dan akhirnya patah. 05, iaitu pertumbuhan kulat cendawan, adalah disebabkan oleh faktor kelembapan. Kulat atau cendawan merupakan sejenis tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil, maka mereka mendapat bahan mengandungi zat makanan melalui tumbuhan atau organisma yang terdapat pada struktur kayu. Kod 06 pula ialah serangan tumbuhan mikro yang berpunca daripada faktor semula jadi. Pokok yang berada di bawah wakaf akan berkembang tinggi dan menyebabkan berlakunya kerosakan pada struktur lantai jika tidak diatasi dengan lebih awal. 08 pula ialah medapan pada lantai yang disebabkan oleh faktor cuaca. Kayu yang pecah disebabkan oleh kelembapan akan menyebabkan kayu menjadi lebih cepat rapuh jika ditekan dan berlakunya keretakan yang lebih besar. Maka terhasillah medapan pada penjuru di struktur lantai. Keenam pula ialah warna pudar, kayu dan luntur dengan kod 09. Kerosakan ini adalah disebabkan oleh faktor semula jadi. Cuaca yang tidak menentu kadang-kala hujan atau panas mengakibatkan perubahan warna pada kayu. Akhir sekali ialah kod 10, iaitu kayu terjongkit. Kayu terjongkit ini adalah berpunca daripada faktor usia dan tiadanya penyelenggaraan ke atas wakaf. Kayu yang tidak diselenggara dengan baik dan berkala akan menjadi lebih lemah disebabkan oleh perubahan persekitaran yang tidak menentu. Seterusnya ialah pelan bumbung yang mempunyai 3 kerosakan yang dapat dikenal pasti. Pertama ialah warna luntur atau pudar dengan kod 09. Faktor semula jadi seperti cuaca tidak menentu menyumbang kepada perubahan warna pada bumbung. Lagi-lagi pula, ianya merupakan kawasan yang lebih terdedah pada hujan dan panas. Kod 11 pula ialah bumbung berlumut disebabkan oleh faktor kelembapan. Kulat yang menyerang kayu lembap menyebabkan reput lembap, manakala kulat yang menyerang kayu kering akan menyebabkan reput kering. Ianya mengakibatkan bumbung menjadi kehijauan seperti lumut dan lebih cerah serta berserabut. Bumbung singgora pecah dengan kod 12 pula berpunca daripada faktor cuaca. Dalam cuaca yang lembap, kayu akan menyerang kelembapan persekitaran dan kayu tersebut akan mengembang, dan sekiranya cuaca kering, kayu akan mengecut dan akhirnya akan mudah pecah. Selanjutnya pula ialah pelan hadapan dengan 7 kerosakan. Pertama ialah 04, kayu patah. Faktornya ialah faktor semula jadi seperti cuaca yang tidak menentu. 05 pula pertumbuhan kulat cendawan berpunca daripada faktor kelembapan. Kayu yang lembap akan menarik kulat dan menyebabkan kulat cendawan cepat membiak. 06, serangan mikro yang disebabkan oleh faktor semula jadi. Hal ini dikatakan demikian kerana tumbuhan mikro ini akan semakin besar dan mengembang tinggi, maka ianya akan menolak apa jua halangan yang menghalangnya sekaligus berlaku kerosakan. 07, serangan serangga perosak laba-laba dapat dilihat di Kerawang. Kerosakan ini berlaku disebabkan oleh faktor kelembapan. Kelembapan pada kayu akan menarik serangga perosak untuk membuat sarang pada kayu. Kelima, dengan kod 09 ialah warna kayu pudar atau luntur yang berpunca daripada faktor semula jadi. Perubahan cuaca yang tidak menentu akan menjejaskan struktur kayu dan akhirnya mengubah warna asalnya menjadi lebih pudar. Kod 11 dan 12 adalah berlumut dan bumbung singgora pecah. Kerosakan berlumut disebabkan oleh kelembapan, manakala bumbung singgora pecah pula disebabkan oleh faktor cuaca. Akhir sekali ialah pelan sisi kanan dengan 7 kerosakan juga. Pertama, 03 iaitu kayu retak. Ianya berpunca daripada faktor semula jadi disebabkan oleh pengeringan kayu yang tidak betul. Kedua, 06, serangan tumbuhan mikro disebabkan oleh faktor semula jadi. Tumbuhan mikro akan tumbuh dan mengembang dengan lebih tinggi, maka akan merosakkan apa-apa halangan yang berdekatan. Ketiga ialah medapan dengan kod 08. Puncannya juga disebabkan oleh faktor cuaca
di mana pengembangan dan pengecutan kayu yang berlaku disebabkan oleh hujan dan panas yang tidak tentu. 09 pula, kayu pudar atau luntur disebabkan oleh faktor semula jadi seperti cuaca. Ianya akan mempengaruhi perubahan warna pada kayu. Kod 10 iaitu kayu terjangkit adalah berpunca daripada faktor usia, manakala kod 12 dan 13 adalah kayu pecah dan kayu sengit yang berpunca daripada faktor cuaca. Ianya ternyata menyebabkan kayu menjadi rosak dan perlu dijaga dengan baik supaya tidak mengalami kerosakan yang lebih teruk. Kesimpulannya, terdapat banyak kerosakan yang dapat dikenal pasti pada wakaf kajian saya. Melalui kajian dilapidasi ini, saya dapat menyenaraikan setiap bahagian dengan lebih teliti dari segi kerosakannya supaya setiap kerosakan itu akan dinilai dan dibuat proses konservasi yang difikirkan bersesuaian. Sekian, terima kasih.